Assalamualaikum, hai saya Hafiz. Hai, saya Syuk. So seperti biasa, Santai Chill akan membawa anda merasai penamaan kisah misteri. Tepat pada pukul 12 malam. And then tiba-tiba Dia pun pegang tangan orang kat belakang. Kau tahu tak, aku nampak apa? kau nak mati ke? Dia menari tu, dia terpanjang-panjang macam tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu ashaddu ba'san wa ashaddu tanqila. Fallahu khairun hafiza wa huwa arhamur rahimin. Dan yakni ingatlah, Allah amatlah besar kekuatannya dan amatlah berat azab seksanya. Allah jualah penjaga yang sebaik-baiknya, dan dialah jua yang maha mengasihani dari siapa sahaja yang menaruh belas kasihan. Okay guys, seperti yang kita tahu, malam-malam seram akan ada tetamu-tetamu jemputan. Tapi Syuk, malam ini malam istimewa buat penonton Santai Chill. Kenapa tu istimewa tu? Sebab kita terbang jauh. Mana tu? Walaupun Covid ni, kita terbang. Oh, terbang Boleh Untuk kali pertamanya, Santai Chill membawa satu caller baru dan berjiran dengan negara kita. Itu kita Singapura dah. Kali ni kita bawa Brunei Darussalam. Ui, Brunei Wah, alamak. Rupanya Santai Chill dah sampai Brunei lah. Yes, bukan kaleng-kaleng guys. Mana tahu lepas ni kita pergi ke ni Indonesia pula. Boleh jadi. Kan? Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Yang mana dah subscribe, thank you so much. Dan kepada korang yang nak support lebih, rasa Santai Chill ni adalah satu channel yang boleh pergi jauh, jangan malu, jangan segan. Bolehlah buat sumbangan melalui super chat dan juga super sticker. Dan macam mana pis diorang yang nak join family Santai Chill ni kepada korang yang berminat untuk menjadi sebahagian daripada family Santai Chill, korang pergi korang boleh pergi ke channel Santai Chill, klik join dengan bayar RM RM5 sebulan. Dan ada yang request bis nak tambah stiker muka Azmi. InsyaAllah boleh. Nanti insyaAllah bila ada berkelapangan kami akan membuat demikian lah. Okay, bis kita nak dengarkan cerita daripada caller kita ni yang daripada Brunei ni kan. Tapi sebelum tu kepada penonton semua, ini peringatan khas. Ini negara Brunei, mungkin ada sedikit orang kata perbezaan bahasa. So bila ada perbezaan bahasa ni, korang janganlah nak komen bawah ni, tak faham lah bang, tak faham, jangan. Kita serumpun. Tak faham tak apa, kita ada banyak video lagi yang boleh difahami, boleh pergi kat video lain. Okay. Jadi sebelum kita masuk cerita pertama, kita nak dengarkan dulu pengenalan siapa di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Syuk? Khabar Hafiz? baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Boleh kenalkan diri? Nama saya Muhammad Jalaluddin. Umur 28 tahun dan saya orang negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam tu kat mana tu Bizan? Nak tahu sebab macam kita kan Malaysia, negeri Melaka kan. Kita nak tahu Brunei ni kat mana certain tempat. Mungkin macam kita sendiri tak tahu sangat tempat kat Brunei ni nama apa. Betul. Kalau Malaysia dia ikut aturan negeri kan. Tapi kalau Brunei ia tidak pakai negeri. Dia ada pakai daerah. Daerah. So Brunei dia ada 4 daerah. Yang pertama daerah Brunei Muara, yang kedua daerah Tutung, yang ketiga daerah Belait, dan akhir sekali yang keempat daerah Tempurung. Dan saya tinggal di daerah Tutung. Satu orang kata habis ilmu baru kat kita kan. First time dengar ni. Betul. Dan aku pun first time dengar bahasa Brunei sini. Tapi kalau perasan macam tak jauh sangat Dorat dia dengan Sabah Sarawak. Adalah sikit sebab mungkin berjiran. Yes.
Okey, kita tak sabar nak dengarkan pengalaman Abang Jal kita yang pertama. Okey. Sebelum saya nak cerita, saya ingin mohon maaf dululah kalau ada saya punya cakap ataupun perkataan tidak faham oleh pendengar. InsyaAllah saya akan cuba bercakap lah. Boleh pendengar. Kalau Hafiz dan Cuk ada yang tidak faham apa yang percakapan ni, apa yang saya cakap, bolehlah silakan. Tidak jadi masalah lah, tidak jadi masalah. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, cerita saya ini yang pertama ialah mengenai saya dihimpit ataupun dipihit, ditindih. Tiga tidur. Kalau Brunei dihimpit. Kalau Malaysia ditindih kurang lebih lah. Brunei pun ada tindih, di apa lagi? Dihimpit itulah kita pakai. Dihimpit, ditindih itu lebih lah. Kami guna juga. Dan ini dalam cerita ni dihimpit ni saya ada dua cerita lah. Cerita yang first, saya kejadian pertama saya dihimpit, dan yang kedua ialah kejadian ni berlaku baru ni saja, baru bulan lepas. Bulan lepas. Kejadian ni berlaku pada tahun 2011 ataupun 2012. Saya masa tu masih lagi sekolah lah, Tingkatan 6. Jadinya sekolah saya ni berada di daerah Brunei Mora. Kan saya daerah Tutong. Sekolah tingkatan 6 saya ni berada di daerah Brunei Mora. So kalau paksalah saya tinggal di hostel lah. Kalau luar hostel boleh, tapi misalnya kena bangun awal, sekolah 6, sudah jalan, saya tidak mau menyusahkan ibu bapa saya, so saya tinggal lah hostel. Saya ada cerita dulu lah di asrama saya ni. Okay. Di asrama saya ni dia macam satu bilik tu macam rumah lah, ada bilik, ada jamban. Maksudnya tandas lah, jamban tandas. So dalam hostel saya tu ada 3 bilik. Dalam setiap bilik ada 2 orang. Saya dengan roommate saya bagi nama Ahmad lah, bukan nama sebenar. Bilik sebelah ni ada 2 orang, dan yang bilik ketiga lah. Satu malam tu kawan yang sebelah saya ni bilik sebelah, saya bagi nama dia Ali lah saja. Dia mau tidur sama kami ya. Mau tidur, biasalah hostel ni walaupun lelaki pun tidur sama-sama juga. Kalau dia mau tidur, kami terpaksa lah gabungkan katil. Katil saya dan katil Ahmad gabung. So saya tidur tengah-tengah. Since saya badan saya kecil, saya tidur tengah-tengah lah. Kawan saya yang mau tidur bilik kami ni, badan dia gemuk sikit, kayak besar. So dia tidur di hujung, sebelah kiri saya. Yang sebelahnya ialah dinding, dinding. Dan sebelah kanan saya ialah Ahmad tadi, Ali sebelah kiri yang gemuk sikit, Ahmad. Dia pun besar lah juga, tapi dia tak gemuk lah, tapi badan dia besar sikit lah daripada saya. So nak jadikan cerita, malam itu kami pun tidur, saya pun terjaga lah. Saya pun terjaga. Saya pun macam kenapa nak dapat bergerak lah badanku ni ya. Kenapa nak dapat bergerak. Tapi saya punya conscious, kesedaran saya tu sedar. Badan dah dapat gerak. Mata pun kalau dia silap saya pun dia dapat buka. Tapi masa tu saya, yang lucunya saya masa tu indah sedar yang aku tu dihimpit sebenarnya. Aku dah sedar. So pengalaman pertama kan, kawan saya pun tidak pernah cerita saya dihimpit apa. So itu pengalaman pertama saya. So yang lawaknya, saya tuduh kawan saya sebelah kiri ni yang badan gemuk ni himpit saya. Saya tuduh dia himpit saya kan. Dalam saya dihimpit tu, saya pun dalam hati saya bercakap lah, kurang hajar punya kawan si alien ni. Katil luas, arahku je ia tidur. Aku je dihimpitnya. Saya maki bilang kawan saya. So setelah saya macam nyurang dibuka pun badan pun dah dapat gerak, so saya tidur balik. Saya masa tu saya not sure lah apakah satu subuh kah pun malam. And then pada keesokan harinya saya sedar lah, saya sedar. Saya pun cerita arah kawan yang roommate saya, si Ahmad ni. Saya pun cerita yang saya dihimpit.
Dan saya tuduhlah kawan si Ali ini himpit saya. Rupa-rupanya kawan saya yang roommate itu sebelum ini dia pun pernah kena himpit juga. Dia pun pernah kena himpit. Tapi dia ndak cerita saya lah, tidak cerita aku. So saya tanyalah macam mana aku boleh lepas dari dihimpit itu. Ya senang saja baca saja. Okay, kita ni maksudnya bacalah dan mesti tenang. Kata dihimpit itu tadi mesti tenang. Okay, jangan gelabah, jangan panik. Dan bacalah dalam hati. Kalau sudah dihimpit, mulut pun dia dapat cakap, dia dapat bergerak, badan dia bergerak. So saat sanalah saya sedar yang rupanya malam itu saya dihimpit. Kemudian pada malam seterusnya, pada hari lain lah, saya pun adalah kejadian saya dihimpit. Okay, saya dihimpit. Tapi alhamdulillah saya pun ikutlah follow nasihat kawan saya tu, relax, jangan panik, bacalah. Paling senang, paling yang paling popular bacaan ialah ayat kursi. Itulah pengalaman pertama saya dihimpit, walaupun tidak sedar saya dihimpit. Alhamdulillah lah, masa tu bagi saya tidak sesak nafas lah kan. Ada cerita, kebanyakan cerita ada yang sesak nafas, ada yang tidak boleh bernafas. Tapi alhamdulillah masa tu nafas saya masih okey lah, tapi badan saya tidak dapat bergerak. Itulah pengalaman pertama saya dihimpit. Okey, dihimpit. Macam aku ingat abang ada dia pernah cerita dihimpit ni, kalau ikut sains kan, nama dia separuh sedar lah kan, ataupun sleep paralysis. Kan. Jadi menarik yang aku nak ambil balik pada abang Adat, mungkin ada yang tak dengar. Orang yang tak percaya pada agama kan, tapi dia terbukti dengan sains kan, yang dia sendiri ingat benda tu tak ada kaitan langsung dengan hal mistik. Tapi kita sebagai umat Islam, kita pun kadang-kadang kena faham benda ni memang kadang-kadang gangguan. Aku alhamdulillah lah tak pernah lagi kena, tapi aku kesian kat member abang jalan ni. Tak pasal-pasal kena tuduh. Kan. Yalah. Tapi yalah sebab first time kan, aku pun tak dapat lagi rasa macam mana, tak adalah nak minta tak adalah nak minta, tapi orang kata kita tanya-tanya macam mana sebenarnya. Masa abang jalan tengah kena tindih tu, walaupun mata tu tertutup, abang jalan nampak tak sekeliling? Ke memang gelap je lah? Masa kalau yang first tu, yang saya ingat, saya tidak nampak, mata tutup. Saya tidak melihat keliling lah. Tapi yang kisah kedua ni ada. Saya nampak keliling, tapi yelah cerita kedua ni lah. Yang okey, tu nantilah cerita kedua kan. Okey, sebab aku ada dengar orang kena tindih, dia mata tutup tapi dia nampak semua. Dia berat macam kau sedar. Macam aku pernah kena tindih. Dia berat kau sebenarnya tak tidur. Kau macam ibarat bangun kan, tapi dia kau baring, kau rasa kau sedar tapi mata kau tidur. Kau dalam mimpi yang benda tu betul-betul wujud. Faham tak? Kau tak bergerak ke mana-mana. So nampak masa aku duduk kena, nampak muka tu ditindih aku kan. Tapi bila nak baca ayat kursi tu, dia sangkut kat tekak. Tak lepas. Dia Bismillahirrahmanirrahim, lepas tu nak baca, dia sangkut. Tak lepas lah. Kita pun baca dalam hati, baru lepas dia bunyi tu. Kau tak buat tidur habis, biar dia macam biar buat tidur. Tak boleh, dia macam dia macam separuh sedar benda ni. Okey, faham. Okey guys. Kadang-kadang kalau kita dihimpit ni, kita ni dia dapat tahu macam mana kita ni dia dapat bezakan masa tu kita ni sedar ataupun yelah macam kita tu berada di tengah-tengah. Betul lah. Kita nampak macam sedar tapi seminda juga. Dia macam kita dia ada di tengah-tengah. Dia dapat cakap iaitu reality, iaitu mimpi. Yelah kalau macam tapi saya pernah kena. Memanglah saya pun ada juga pengalaman macam tu juga. Saya dapat bezakan adakah masa tu saya tindih ataupun mimpi ataupun reality. Aku rasa yang ni mungkin aku pernah lah, tapi bukan kena tindih lah. Dalam separa tu
aku dengar bunyi yang pelik-pelik. Tapi aku dengar macam real, tapi aku tak pasti. Kadang orang panggil aku kan, tiba-tiba macam aku contoh kan, kenapa? Satu member aku, kau asal tu? Tapi aku tak mimpi. Dia macam tu. Siapa yang panggil pun tak tahulah kan. Okey, kisah yang pertama berkenaan dengan tindih. Okey lah, kita komen lah kot kan dengan tindih ni. Kita nak dengarkan cerita yang kedua. Okey, ini pun masih juga kita ditindih juga, kita tidur. Jadi ni yang saya beritahu tadi, ya berlaku baru-baruannya. So yang saya pasti kejadian ini berlaku bulan lepas, bulan Oktober. Kejadian ini berlaku di rumah saya lah, di dalam bilik tidur saya. Masa tu saya masih ingat jam itu pukul 4.30 tidur lepas asar lah tu. Okay, kalau Brunei waktu asar 3 lalu sudah asar lah. So 4.30 tu kira lepas asar lah. So masa tu saya masih ingat masa sebelum saya belimpang tu, maksudnya saya berbaring belimpang, saya melihat channel cerita seram. Saya masih ingat saya melihat cerita seram dari channel The Segment Abang Hafiz gitu. Okay. Saya masa tu dengar dia punya itulah podcastnya. Saya masih ingat, kalau tidak silap tajuknya mengenai misteri di Mekah, kalau tidak silap, misteri di Mekah tu. Saya dengar sambil baring tu saya dengar. Kan kalau sudah kita baring ngantuk lah, terlelap. Saya sempat terlelap, dan sesedar saya ngantuk, aku pun tutup YouTube dan aku pun tidurlah. Semasa saya tidur, saya pun terjaga. Semasa saya terjaga tu, saya tidak dapat bezakan lah masa tu aku mimpi ataupun ria. Asal semasa saya bangun tu, saya dihimpit. Tapi apa yang saya sure, saya tidak buka mata. Tapi saya nampak sekeliling. Seperti Hafiz cakap tadi saya nampak sekeliling. Apa yang saya nampak satu, ada satu macam bayang-bayang hitam. Dia masuk dari tingkap. Tingkap. Karena saya tidur menghadap dinding. Sebelah dinding tu tingkap. So saya nampak yang benda hitam tu masuk dari tingkap tu. Kemudian semasa saya tertengok tu, saya pun terkejut lah kan, macam benar tu lah. Saya pun tutup mata. Saya tutup mata dan saya kabak-kabak, kalau macam ni saya punya jantung berdegup kencang lah degup kencang, berdebar berdebar saya punya jantung. Dan saya akan lepas berdegup kencang tu, saya pun cuba untuk bercakap. Saya pun cuba untuk membaca. Saya masa tu saya tidak terfikir yang baca surah tu, saya tak terfikir. Masa tu saya terfikir mau keluarkan suara sih, tapi tidak mau. Macam ada menahan di di suara saya itu ada di tekak tu ada yang menahan. Saya mau teriak, tidak mau. So apa yang saya buat, saya teriak, saya cuba berteriak, kemudian saya tidak sedar. So saya tidak sedar lah, tidaklah lama je lah. So saya pun lepas tu terbangun macam tu saja. Kan tadi saya terpihit, lepas tu saya tidak sedar, saya pun tidur dan terbangun. Saya pun lepas masa terbangun tu, saya pun fikirlah apa benda yang tadi tu macam benda hitam yang masuk dari tingkap. Kemudian saya pun tidak boleh mengeluarkan suara, berteriak sekuat hati pun saya tidak dapat. Saya pun tidak tahu masa tu aku sedar ataupun separuh sedar ataupun mimpi. Saya tidak dapat bezakan. Mengapa saya cakap ia macam mimpi, atau selepas saya teriak tadi, yang saya teriak, kemudian saya cuba teriak tapi tidak mau, kemudian saya pingsan. Karena selepas itu ada mimpi. Saya ada mimpi, tapi saya pun tidak ingatlah apa mimpi itu. Itu mengapa saya fikir ia mimpi. Mengapa saya fikir ianya reality? Karena saya dapat lihat sekeliling saya tu.
Okay, yang benda tu masuk dari tingkap batu. So itulah macam orang jadi misteri lah rasa ya. Alhamdulillah lah. Lepas itu tidak hari itu tidak ada kejadian apa-apalah rasa ya. Alhamdulillah. Okey bang, yang abang nampak tu yang lembaga masuk pada tingkap, rupa dia macam mana tu? Ingat tak? Yang saya dapat gambarkan lah saja. Dia tinggi. Tapi saya tidak nampak rupa dia. Itu macam bayang-bayang masuk dari tingkap. Tapi saya dapat dia tinggi mungkin 1.9 atau 2 meter lah tingginya. Itulah dapat. Tapi rupa dia tidak nampak. Dia macam hitam saja, macam bayang-bayang saja masuk. Okey bang, yang ni kisah tindih jugalah kan. Cuma yang ni abang nampak sekeliling dengan nampak lembaga yang hitam tu kan. Yes. Okey. Aku nasib baik lah habis tak ada pengalaman lagi kena tindih ni. Cuma tu lah abang masa tidur tu baca doa tak bang? Memang dah lah. Mungkin lah kan. Mungkin salah satu punca kan. Lagi satu waktu tidur pukul berapa tadi bang? Pasar lah 4:30 petang. Jarang aku mungkin dari dengar tinggi lepasan. Yelah, tapi orang kata kalau lepas asar tu kat sana aku tak tahulah perubahan waktu senja tu bila. Tapi dengar lah yang ni masa perubahan waktu tu adalah di mana energi daripada alam, bukan alam sebalik mata lah kan, pada alam gaib ni dia dah mula nak aktif keluar. Umpama dia nak ke maghrib lah, bila kita tengok alam ni dah berubah menjadi warna dia tu, warna senja atau warna merah oren tu kan, warna jingga tu, itu dikatakan waktu yang mereka ni dah aktif. Sebab tu dalam Islam digalakkan supaya masa maghrib tu tutup tingkap, tutup pintu, balik. Jangan balik lewat, jangan balik nak maghrib tu balik rumah, takut ada benda ikut. Betul. Faham kan? Jadi itu pun merupakan salah satu punca jugalah kan. Jadi korang pada cerita ni janganlah maghrib nak tunggu azan baru balik, bahaya. Sebab aku pun ada juga pengalaman macam ni, tapi aku dah ceritakan lah. Kan. Dan waktu tu memang aku rasa salah satu faktor yang paling menyumbang lah benda ni ikut. Dia ibarat macam ni lah, kita siang, diorang malam. Ya macam tu lah. Ibarat macam tu lah, bila kita malam, diorang siang. Sebab tu diorang aktif waktu malam. Rasa macam tu lah, rasa Wallahualam. Allahualam. Kalau orang tanya, habis bang yang pagi-pagi tu hantu pun ada. Habis tu kau ingat manusia ni tak ada gayut sampai lewat pagi kan. Tak ada main game sampai lewat pagi. Sama juga macam diorang kan. Cuma diorang tak main game habis kan. Aku tak tahu dah. Okey bang, kita nak dengarkan cerita yang ketiga pula. Cerita ketiga ni ialah mengenai pohon pokok yang berpenunggu. Ada penunggu. Kalau orang Brunei dulu cakap pohon tu berisi lah. Maksudnya berisi tu ada penunggu lah. Itulah yang selalu dicakap oleh orang Brunei lah. Okay, saya mau cerita dulu lah. Okey. Di mana pohon itu pohon ada di kampung saya ni dulu ini pun lama sudah lah, 2000, saya pun masih kecil lah, 2002 ataupun 2003 lah. Yang saya ingat 2002 atau 2003. So, masa itu pun umur masih mungkin 9-10 tahun, masih kecil lah. Anak-anak kan masih lagi kecil anak-anak. So ada di kampung saya ni ada satu pohon itu kalau buah dari pohon binjai lah. Bukan salam dari Binjai. Ini pohon binjai, pokok binjai. Pokok ini tinggi, yang saya ingat ia sangat tinggi. Dan pohon ini terletak di betul-betul hadapan sekolah saya di kampung saya itulah. Betul-betul. So kalau saya sekolah akan melintas pohon itu lah. Saya pun ada bertanya juga ada ibu saya. Baru-baru ini saya bertanya ada ibu saya. Masih ingatkah yang dulu ada pohonnya? Dorang pun ingat yang pohon itu berisi. Saya tanya nenek saya pun, dia pun ingat. Tapi banyak lupa lah macam cerita-cerita. Dia pun dah tahulah. Nak dijadikan cerita. Iya, istilah Hafiz lah tu. Nak jadikan cerita masa tu saya di Brunei ada sekolah pagi dan sekolah petang. Mungkin di Malaysia ada jam 7. Ada sama. Ada. Kalau sekolah petang tu sekolah agama lah. So
saya masa tu nak pergi sekolah agama. Sebenarnya kalau masa zaman saya kecil, masa zaman sekolah kan berjalan kaki saja dari rumah ke sekolah kan dia jauh sangat lah. Masa tu saya dengan abang saya berjalan ke sekolah dan abang saya di depan, saya di belakang. Dia jalan dulu, saya kemudian. Kami pun jalan macam biasa-biasalah anak-anak, anak-anak apa jualnya. Jalan-jalan, and then masa saya berjalan tu, saya pun tengoklah arwah pokok binjai tu, pokok yang tinggi tu. Saya pun tengoklah ke atas. Kemudian bila saya tengok ke atas, bukan satu entiti saya nampak, 2 entiti saya nampak. Satu, 2. Dia pun tengok biasalah kan anak kan, dia tak tahu apa-apa, innocent, innocent. Dia pun tengok saja. Wah, benda tu di atas satu dua jadi itu 2 orang. Saya fikir orang kan, ada orang tu di atas. Saya pun jalan, tapi sambil jalan saya tengok sampai ke sekolah tu saya tengok. Kemudian saya tengok, kemudian saya pun pergi ke sekolah. Saya biasalah kan Indah ambil perhatian lah, ataupun saya masa tu belum tahu yang pohon tu bersih. Saya pun lupa lah, saya tahu atau tidak. Kemudian saya pun pergilah sekolah. Macam biasa aktiviti sekolah, agama, belajar, main. Macam biasa, tidak ada apa-apa. Tapi Alhamdulillah hari itu yang saya ingat saya tidak demam lah. Saya pun kalau ikutkan saya bukanlah yang nampak, yang bukanlah orang yang hijab terbuka. Saya bukanlah hijab terbuka, tapi Allah alam mengapa masa tu dia ada muncul, mungkin benda tu mau munculkannya diri sendiri, ataupun dia di fasa terakhir terbuka hijab tu, saya pun tak tahulah. Itulah pengalaman yang mungkin first and the last. Memang namo biarlah itu paling last lah, namo terlihat lah. I'm sure that first and the last saya nampak itulah apa benda tu. Okey, yang 2 tu tak dapat gambaran jelas sangat lah macam mana dia punya rupa ataupun apa bendanya. Nampak. Saya tahu, masih ingat. Warna ni sama ke? Kan dia ada 2 titik kan. Yang pertama tu yang saya nampak ialah dia macam kalau artis dan tahu Spiderman, kawan, Spiderman macam mana dia ada dinding. Macam itulah dia di pohon tu, macam memanjat. Dia macam memanjat. Memanjat arah pokok itu. Saya masih ingat semua warna putih. Tidak ada warna lain. Dan dia memakai apa ni? Ini yang saya pelik. Yang entiti yang saya nampak tu, yang warna putih tu, dia pakai topi. Kalau Hafiz tahu, Syuk dan Hafiz tahu apa ni? Kalau nelayan pakai topi yang macam dari kayu buluh tu, kita tahulah. Macam itulah. Kalau di Brunei namanya Sirawang Bini. Nama topi tu Sirawang Bini. Mungkin ada yang orang Brunei ada yang dah tahu, saya itu sudah lama lah. Itu pun warna putih juga. Semua yang saya lihat tu semua warna putih. Mukanya tak nampak lah Muka tidak nampak. Pasal dia tinggi kan, jauh. Pasal dia pohon itu tinggi, saya nampak tu yang paling tinggi. Dan lagi satu entiti tu, ini yang berarti meremang ni. Yang satu entiti tu, apa yang saya nampak, dia main ayunan. Main ayunan? Ya, ayunan. Di pohon tu ada ayun. Dia bergayut. Kalau Syuk bayangkan ayunan tu, tapi dia di pohon atas tu lah. Di pohon atas tu dia ada satu ayunan. Dan entiti tu main ayunan tu.
pun semua putih tapi rambut dia panjang lah. Oh, yang ni ada rambut. Rambut dia panjang. Ya, ada rambut panjang warna hitam. Tapi muka tak clear. Muka saya tak nampak. Mungkin benda tu andaikan sendirilah. Itulah yang saya nampak lah. Okey. Peace lain macam hantu Brunei pakai cap ni. Itulah aku terkejut tak. Cap warna putih tu kan. Adidas. Tapi yelah, benda ni kalau nak berubah macam mana-mana bentuk pun kan, tak kisah lah kan. Macam-macam lah. Tapi ini rare sikit. Kan kat Malaysia belum ada aku dengar lagi. Tapi yang rambut panjang baju putih tu biasalah macam kita panggil kakak tu kan. Tapi dia main gayun-gayun. Apa berayun. Kan. Bukan gayut ya, main ayunan. Ayunan tu apa? Bertinggi. Buayan? Apa? Buayan. Yes. Buayan. Main buayan. Buayan. Baru datang rumah dia baru tahu. Baru faham. Okey. Alright. Kalau biasa kalau kau perasan kat Malaysia pun ada juga video-video viral macam buayan gerak sendiri kan. Itu mungkin orang yang tak nampak. Aku nak cakap pening kepala aku. Itulah pasal. Dan aku sampai ya. Sama. Aku sampai hari ni sebenarnya tertanya, adakah hantu-hantu di Brunei sama dengan Malaysia? Lain culture lain. Sama. Kurang lebih apa ni, bungkus kakak cantik semua tu. Dia dah serumpun lah. Ke ada hantu di Brunei yang rasa macam kat Malaysia mesti tak pernah nampak? Ada tak? Ke sama juga semua? Kalau ikutkan saya ni, yelah, panjang saya hidup ni saya tidak pernah nampak. Saya tidak ada kawan-kawan yang hijab terbuka. So saya tidak dapat adalah mungkin ada yang secara umumnya macam kalau dengar memang sama lah dengan Malaysia. Secara umumnya sama. Okay. Tapi sekarang ni pohon tu sudah kena tebang lah, masa sama tahun tu. Masa tahun 2002-2003 tu pohon sudah kena tebang lah. Jadinya saya antara generasi terakhir lah yang terlihat. Kena tebang pasal apa lah. tak dinyatakan lah. Saya pun tidak tahulah mengapa, tapi mungkin ada orang nampak, mungkin berbahaya kan. Dia pohon tu dia berada siring jalan utama. Mungkin berbahaya. Mungkin ada orang pernah ada report, ada komplain. Itulah. Tapi sebab utama saya tidak tahu. Peace. Hari ni kita dapat dengar kan cerita seram pada Brunei kan. Betul. So pertama sekali aku nak ucapkan terima kasih kat Abang Jalan ni kan. Satu sebab nak berkongsi dengan Santai Cik. Yang kedua sebab dia layan Santai Cik. Kan ni buatkan kita rasa macam rasanya ya Allah. Betul. Rasa satu pencapaian yang baik. Aku selama aku belajar kat universiti dulu pun tak jumpa lagi orang Brunei yang belajar. Maksudnya aku tak berkenalan dengan orang Brunei. Sabah-Sabah kita dah kenal kan. Ada juga kawan-kawan universiti aku. Tapi orang kata Brunei bila caller daripada Brunei call ke Malaysia, bagi aku dia satu penghormatan lah bagi aku. Betul, satu penghargaan kat kita kan. Rasa lagi semangat ni kan. Okey Abang Jalal lah. Sebelum kita akhiri video macam biasa, ada apa-apa pesanan kepada viewer Santai Cik? Okey, pesanan nasihat. Kat ini biasalah, terutamanya saya sendirilah, sama untuk saya sendiri, teringat untuk saya sendiri, karena saya pun manusia biasa juga. Kadang lupa, kadang lalai. Semoga ini bermanfaat lah para pendengar dan juga urusan kecil. Okay, apa yang saya ingin nasihat, apa yang ingin saya sampaikan, secara asasnya, kita ni sebagai umat Islam, kita kena jaga 3 perkara. 3 perkara. Yang pertama ialah akidah. Akidah kita ni mesti kena dijaga. Pegangan kita ni. Kita ni mesti tahu rukun iman. Kita mesti tahu rukun Islam kita ni. Kita mesti tahu sifat-sifat Allah, apa yang wajib baginya, apa yang mustahil, dan apa yang harus. Kita mesti tahu pegangan kita ni Ahli Sunnah wal Jamaah. InsyaAllah kalau kita ni akidah kita ni kuat,
kita tadi strong, insyaAllah perkara-perkara syirik dan ini tidak akan terjerumus. Jadi tidak akan mudah untuk mempercayai ajaran-ajaran sesat. Yang kedua, apa yang kita ni jaga ialah syariat. Okay, syariat ni banyaklah, tapi apa yang saya sampaikan ialah apa yang sangkut paut dengan ibadah. Okay, karena ibadah ni apa yang Allah perintah. Kita ni wajib mengimaninya, ini wajib lakukan. Macam solat, solat, puasa, zakat, haji. Belum solat bersuci, berwudu, kita mesti tahu mandi wajib, dan mesti tahu najis ringan, najis sederhana, najis berat. Dan mesti tahu kalau ada air, tayamum, dan macam-macam lah. Kalau kita ibadah kita ni kuat, apa yang kita ni mula ibadah ni kita ni mesti kita ni kuat. Tak lepas. Kerana ia ni perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ini, inilah yang saya ingin tekankan. Kita ni mesti ada akhlak, akhlak yang baik. Ada kita ni sama orang tua, ada sama kawan, ada kita ni sama jiran, ada kita sama orang bukan Islam. Dia juga sangkut paut dengan nilai moral, macam membantu orang, hormat kepada orang, dan juga akhlak ini bersangkut paut dengan hati, jiwa kita ni, supaya tidak riak, tidak ujub, anggota badan, mulut, tidak percakapan, tidak memaki orang, tangan, tidak menyakiti orang. Jadi mesti jaga. Mengapa saya kata akhlak ini penting? Kerana tanpa akhlak yang baik berisiko apa yang amalan tadi buat itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, sebagai contoh, saya solat 5 waktu. Setiap hari saya sembahyang di masjid. Tapi hati saya ni mau orang tahu yang saya paling alim, saya paling warak. Percayalah, orang yang jarang solat di masjid tapi hatinya ikhlas, solat kerana Allah adalah lebih baik daripada apa yang saya katakan tadi. Sebagai contoh, saya bersedekah, sedekah beratus sampai ribu, tapi hati saya riak. Mau orang tahu saya lah yang paling banyak sedekah dan menghina orang lain yang indah bersedekah. Percayalah, orang yang sedikit sedekah tapi ikhlas kerana Allah, dialah yang lebih baik. Dan contoh terakhir, saya paling pandai belajar tapi tidak ada adab arah guru, tidak ada adab arah kawan, menghina kawan. Saya lebih pandai dari kamu. Saya orang yang kurang pandai tapi lebih beradab pada gurunya, lebih baik daripada apa yang saya pandai. InsyaAllah kalau kita ni jaga akhlak, InsyaAllah kita akan lebih disenangi. Kita lebih disenangi oleh orang lain. Hidup tadi akan berkat, hati tenang dan macam-macam. Oleh itu kita ni mesti jaga 3 perkara ni. Akidah kita ni, syariat kita ni, yang ni ibadat ni kita mesti jaga. Dan jangan lupa akhlak. Akhlak tadi mesti jaga jiwa. Tak boleh menjadi umat Islam berjaya dunia dan akhirat. Okey Wish, betul. Kita dengan sekian makhluk kita kena ada adab, kan? Betul. Walaupun kita nampak contohlah laut, kan? Kita pun ada adab macam mana dengan alam dekat laut ni. Jangan buang sampah, kan? Itulah adabnya. Jadi bila kita tak buang sampah, satu, kita dapat jaga kebersihan. Yang kedua, kita tak kena rasuk dengan tu laut. Kan? Kot lah ada benda yang kau buang tu memang tempat dia, kau tak naya, kan? Kang dia marah, kan? Aku buang sampah. Kita mana ada doa buang sampah yang mata-kata, kan? Memang mendapat lah kalau macam tu. Kau habis ada apa-apa? Aku, apa yang disampaikan bagi aku satu penguatan lah daripada lah orang Brunei bagi nasihat. Walaupun nasihat ni bagi aku, dia dah telah diperingatkan kembali, tapi dia sama-sama mengingati tu tak salah betul. Orang berilmu tapi tak ada adab, tak guna. Betul. Lebih baiklah beradab daripada tak ada ilmu. Faham betul. Tak? Kata manners first. Yes, betul. Kebanyakan apa yang berlaku kalau kita tengok sekarang, masyarakat kita sekarang ni, diorang terlalu ego dengan ilmu yang diorang ada. Sampai adab diketepikan. Sedangkan adab tu paling penting. Kalau kau tak ada adab, macam mana orang nak respect orang lain? Faham tak? Betul. Macam tu juga kepada penonton kita semua. Kan? Ini caller daripada Brunei. Jangan pula korang lepas ni komen yang
tak faham abang, jangan. Kalau tak faham tu bertanya dekat komen tu, tak salah. Jangan pula kau nak tekan benda-benda bukan-bukan. Dah cakap pesan adab. Kita orang Malaysia tunjuk adab yang baik dengan orang-orang Brunei. Ya, betul. Kita memang dari dulu bis kan. Terkenal dengan adab. Betul? Sekarang je lah. Okey, apa pun, terima kasih lagi sekali kepada majalah dan kepada korang. Terima kasih juga layan Santai Chill sampai habis, dan jangan lupa juga like, share dan subscribe. Dan yang mana dah subscribe, thank you so much. Jumpa lagi pada video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Bye-bye.